siapa yang ada internet problem ke boleh refer balik dekat recording nanti. Okay, so kita akan discuss untuk yang saya bagi dalam kelas hari tu. Okay, chapter 3 revision. So kita akan discuss yang ini, kemudian saya akan lepas kawak untuk tadi untuk chapter 1 chapter 2 lah. So untuk chapter 1 chapter 2 kelas kita minggu depan, kita akan buat revision sahaja untuk kelas yang pertama. So kelas pertama kita hari Selasa. So hari Selasa tu kita akan buat revision sahajalah. Tu kita buat revision berdasarkan nama tu kita punya tutorial. Okay, so jangan lupa. So untuk hari ni kita nak bincangkan kita punya chapter 3 dahulu. Okay, chapter 3 berdasarkan soalan yang hari tu lah. Harapnya awak ada bawa balik lah. Okay, untuk siapa yang tak bawa balik, harapnya awak dengar dan faham lah. Okay, walaupun awak tengah duduk depan komputer tengah makan sekarang ni, at least saya nak awak fokus lah Okay, boleh. Right. So, chapter 3 revision, tengok soalan nombor 1 dahulu. So, untuk soalan nombor 1, how much would you need to invest now in a bank that offers 8% interest compounded monthly to get 10,000 ringgit in 10 years? So, dekat sini, dia tanya how much would you need to invest now? So, berapa banyak yang awak kena invest sekarang untuk lagi 10 tahun, awak akan ada 10,000 dalam bank. So, dekat sini, apa yang soalan ni minta ialah awak kena cari nilai P. Okay, nilai P berapa? Kemudian, in a bank that offers 8% interest compounded monthly. So, 8% interest compounded monthly, yang ini ialah kita punya nilai K. Compounded monthly, maksudnya kita punya M sama dengan 12, betul? Okay. So, interest compounded monthly M12 to get 10,000 ringgit in 10 years. So, untuk dapatkan 10,000. So, 10,000 ni lah kita punya future value. Bukannya value yang sekarang future value. Kita punya 10,000 ni. Kadang-kadang student ni nampak dia nombor yang bulat, nampak dia nombor cantik. Oh, ni mesti nilai P ni. Tak semestinya. Tak semestinya. So, kalau macam ni, kita punya nombor 10,000 ni, walaupun nombor ni cantik, tapi kita tahu yang 10,000 ni lah nilai yang kita nak masa depan nanti. So, nilai 10,000 ni ialah kita punya future value ataupun nilai S. In 10 years, yang ni ialah kita punya nilai P. So, kita nak cari nilai P. So, untuk chapter 3 ni ada satu saja formula. Nanti dalam exam final awak akan adalah formula mana formula. Satu saja formula dia bagi, iaitu S sama dengan P bracket 1 tambah I kuasa N. Dan yang ni awak kena tahulah, I ni apa? I ni sama dengan K bahagi M. Okay, K bahagi M dan N sama dengan M darab T. Jadinya, kat sini kalau kita cari P, kita masukkan sahaja semua nilai yang kita tahu dahulu. So, kita boleh kira nilai I. Sekejap sebelum tu, tulis dahulu formula awak. Okay, saya nak dalam apa-apa exam ke apa-apa exercise sekalipun, awak tulis dahulu formula apa yang awak nak guna. Okay, kalau macam ni kita nak guna formula S sama dengan P bracket 1 tambah I kuasa N. So, saya nak awak tulis dahulu formula apa yang awak guna, baru masukkan nilai. Jangan terus masukkan nilai, sebab kalau andai kata awak masukkan nilai tu salah, at least kalau saya tengok awak tulis formula ni, awak nak gunakan formula ni, saya boleh bagi markah kat sini. Okay, so tulis formula dahulu, baru masukkan value-value dia. So kat sini S sama dengan 10,000. P yang kita nak cari 1 tambah I berapa? I sama dengan K bahagi M. So boleh terus tulis kat sini ataupun tulis asing pun boleh. Kalau nak tulis terus kat sini, yang ni akan jadi 0.08 bagi dengan 12. Kemudian N sama dengan M darab T. M kita 12, T kita 10. Okay, macam ni lah maksud saya. Tulis dahulu formula yang awak nak guna, kemudian baru masukkan dia punya formula. Masukkan dia punya value dalam formula. Okay, so dekat sini awak boleh kira yang sebelah sini dahulu. Yang sebelah sini dahulu. Okay, kira yang sebelah sini, kemudian bawa dia pergi ke sebelah kanan. Bawa ke sebelah kiri. So, jadi bahagi. So, 10,000 ni akan bahagi dengan 2.219.
4. So inilah nilai P awak. So, macam tu sajalah untuk dapatkan nilai P. So P sama dengan 4505.23. 4505.23. Anda kata awak dapat lain sikit, beza macam 2-3 sen dekat sini, tak apa. Okay, mungkin sebab dekat sini awak ambil mungkin dekat sini awak ambil macam 3 titik perpuluhan saja. So jawapan akhir awak akan lain sikit lah. Tapi kalau boleh, bukan kalau boleh lah, saya sangat galak kat awak untuk dalam calculation, ambil saja titik perpuluhan yang banyak. Ambil 5 ke 6 titik perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Ambil semua pun boleh, tak ada masalah dalam kalkulator awak tu. Tapi jawapan akhir awak, bundakanlah. Jawapan akhir awak jangan tulis panjang juga. Kalau macam ni, dia minta nilai P. Kita tahu nilai P ni dalam ringgit. So dalam ringgit, kita punya sen kat belakang ni ada 2 je lah. So bundakan kepada 2 titik perpuluhan. Tapi dalam jalan kerja awak, tulislah panjang-panjang pun kat sini ni. Kalau ada titik perpuluhan, buat titik perpuluhan panjang. Kalau awak nak gunakan fraction, ada fraction, boleh juga, tak ada masalah. Tapi jangan ambil macam kat sini ambil 2.2 sahaja, ataupun sini ambil 2.22 sahaja. Kalau boleh ambil banyak lagi, supaya jawapan akhir awak tu tak jauh sangat bezanya. Alright, ada soalan? Tak ada? Okay. Ya. Yeah. Maksudnya daripada sini kan, awak terus tekan calculator, P. Ada masanya boleh, ada masanya tak boleh. Maksud saya kat sini, kalau macam ni, saya rasa saya terima lagi lah. Tapi, kalau awak ingat, dalam chapter ni, kita ada gunakan log dengan square root tu kan. Yang punca kuasa n dengan log tu kan. Yang itu awak kena tunjukkan. Yang itu awak kena tunjukkan awak guna log, awak kena tunjukkan awak guna punca kuasa n ni. Dah tunjuk, lepas tu nak tekan kalkulator, boleh. Tapi make sure awak tunjuk benda ni. Sebab yang tu pun akan dapat markah juga. Okay. Bagus. Ada soalan lagi? Ada? Okay. So, kita teruskan kepada soalan yang kedua. So, RM3,000 is invested at the bank at interest 7.5%, compounded quarterly, blah, blah, blah. Lepas tu dia kata, the bank later increase the interest rate to 9% compounded every month. Kat sini, awak boleh untuk lukiskan awak punya timeline dahulu. So, kalau awak lukiskan dia punya timeline, dia start dengan RM3,000. So, RM3,000 is invested. Start with 3,000. So, P is equal to 3,000. Interest rate of 7.5% compounded quarterly. So, punya K untuk yang pertama ialah 0.075. Dan compounded quarterly, M sama dengan 4. Sama dengan 4. Kemudian, the bank later increase the interest rate to 9% compounded every month. So, kita sampai for the first 3 years, so sini T sama dengan 3 lah. 3 tahun. Dan selepas 3 tahun, dia naikkan kadar interest. Jadi, K sama dengan 9%. So, 0.09 compounded every month. M equals to 12. Jauh lagi bagus actually. Comparekan dua rate ni sebab kita punya annual rate dia pun naik. Kita punya compounded frequency pun menaik juga. Lagi bagus lah. For every month. And then find the total interest obtained 8 years after the first investment. Dekat sini, hari tu dalam kelas lain ada yang confused dekat sini. Dia kata find the total interest obtained 8 years after the first investment. So kat sini bukannya T sama dengan 8 ya. Kat sini bukannya T sama dengan 8. Dia kata 8 years after the first investment. After the first investment kat mana? First investment kita selepas P ni. So selepas P maksudnya daripada P sampai ke hujung, sampai nak jumpa kita punya S dekat hujung sekali ni ialah 8 tahun. So untuk dapatkan antara dua ni, untuk dapatkan tempoh masa yang dekat sini, awak kena tolakkan 8 tolak 3. Kat sini akan jadi 5. Sebab tu saya nak sangat awak lukis timeline ni. Sebab kalau awak tak lukis timeline, awak akan senang untuk jadi confused 8 tahun ni dekat mana. Memang dia kata 8 tahun, tapi 8 tahun ni bukannya 8 tahun yang kita nak. Kita nak masa antara yang tengah-tengah ni sampai hujung sini. So, 8 tolak 3 jadi 5. So, dekat sini kita kira sahaja kita
dapatkan nilai S untuk dekat tengah ni. Dapatkan nilai S berdasarkan untuk yang first period ni. Kemudian gunakan nilai S tu sebagai P untuk dekat tengah ni pula. Okay, so untuk kira yang pertama dahulu, untuk period yang pertama. So untuk pertama juga, tulis dahulu formula S sama dengan P bracket 1 tambah I kuasa N. So nak tahu S dekat tengah-tengah tu, so P sama dengan 3000 bracket 1 tambah I ialah apa? I sama dengan K bahagi M. So, K bahagi M 0.075 bahagi 4. Dan N sama dengan M darab T. So 4 darab 3, 12. Okay, awak kira yang ni, awak akan dapat S sama dengan 3749.15. Ini tak habis lagi sebab 3749.15 ni ialah nilai dalam bank account awak dekat tengah-tengah ni. Okay, dekat tengah-tengah ni, nilai dalam bank account awak ialah 3749.15. Okay, selepas 3 tahun ni. So, kita nak tahu nilai yang dekat hujung sini. Okay, 8 tahun selepas first investment. So, kalau sekarang ni, dalam bank awak ada 3749.15. So, dalam tempoh 5 tahun lagi, berapa ringgit yang awak akan ada? So, kita gunakan formula yang sama, S sama dengan P bracket 1 tambah I kuasa N. Tapi, kita punya nilai P, kita akan gunakan nilai S kita kat sini. So, kita tekan ni S1 lah. So, S dekat hujung. So, 3749.15 bracket 1 tambah I. I kat sini dah jadi lain. Sebab apa? Sebab bank dah naikkan kita punya kadar interest yang kita kat atas ni tadi. Okay, daripada 0.075 jadi 0.09. M pun daripada 4 dah jadi 12. So, I, jangan pakai I yang sama dekat atas ni. Okay, jangan pakai I yang sama dekat atas ni. Awak pakai I yang baru. So, I kita sama dengan K bahagi M, 0.09 bagi dengan 12. Dan N sama dengan M darab T, so 12 darab 5. So, kalau awak kira yang ini, awak akan dapat 5869.97. 5869.97. Okay. Awak tengok dulu jawapan awak tu make sense ke tak? Awal-awal, kita tengok daripada awal. Awal-awal kita invest RM3,000. Okay, kita invest RM3,000. So, selepas 3 tahun, dalam bank account awak akan jadi 3749.15. Okay, so 3749.15 kat sini. So, betul lah. Kalau awak dah invest, makin lama duit awak tu makin lama makin bertambah. So, dekat tengah-tengah ni, duit awak akan jadi 3749.15. Kemudian, dari situ awak tunggu lagi 5 tahun. Tunggu lagi 5 tahun. Duit awak akan beranak lagi untuk jadi 5869.97. So, dekat sini, kat hujung ni, awak akan ada 5869.97. So, duit awak tu makin lama makin bertambah kalau awak invest. So, jawapan awak ni make sense lah. Okay, daripada 3,000 jadi 3,700 jadi 5869 ni. Okay, makin lama makin bertambah. So, make sense lah. Tapi, betul ke ni jawapan akhir dia? Tak. Okay, sebab apa? Sebab soalan minta baca balik. Okay, dia minta find the total interest. Dia minta total interest kat sini. Dia bukannya minta future value. Dia bukannya minta accumulated value. Dia minta total interest obtained. Okay, berapa banyak interest yang dia dapat. So, untuk tahu berapa banyak interest yang dia dapat, awak tolakkan sahaja nilai akhir ni. Nilai akhir dekat sini tolak dengan nilai asal yang dia buat investment. So, I sama dengan S tolak P. Okay, jangan ambil S yang dekat sini sahaja. Okay, jangan ambil S yang dekat tengah ni sahaja sebab nilai kat tengah. Okay, kita nak nilai yang dekat hujung. Total interest obtained 8 years after the first investment. So, kita ambil nilai yang dekat hujung ni sekali. So, 5869.97 tolak dengan 3,000. Sebab itulah jawapan dia 2869.97. Okay. Kalau awak tinggalkan jawapan awak sampai sini sahaja, tak cukup lah markah awak tu. Kalau soalan ni 5 markah, awak mungkin dapat macam 4 markah sahaja. Okay, so baca soalan elok-elok, tengok apa yang dia minta, dan
make sure awak buatlah apa yang dia minta tu. So kat sini find the total interest obtained. So awak kena cari total interest obtained. Okay, jangan tinggalkan jawapan awak macam ni sahaja. Okay. Right. So nombor 3, soalan nombor 3 ni saya ada explain sikit dalam kelas hari tu. Kazusa invested P-ringgit into an account that offers 12% interest compounded every 2 months. So dekat sini kita ada nilai K sebenarnya 0.12 compounded every 2 months. So kalau compounded every 2 months, M sama dengan berapa? M sama dengan 6. Okay, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. So dekat sini kalau compounded every 2 months, maksudnya dalam setahun dia akan compoundkan 6 kali. So M kita sama dengan 6. How long does Kazusa have to wait for the money she invested to be doubled? So dia invest awal-awal P-ringgit. Okay, dia invest awal-awal P-ringgit dan dia nak tunggu duit dia invest tu untuk jadi double. So andai kata kalau Kazusa ni invest RM1,000. Okay, andai kata dia invest RM1,000. So dia nak tunggu duit dia ni untuk jadi double. Okay, dalam satu masa nanti, tak tahu bila. So dia nak tunggu duit yang dia invest RM1,000 ni, dia akan jadi double. So 1,000 double ni jadi 2,000. Okay, 2 kali ganda. So ni andai kata kalau dia invest RM1,000 lah. So kalau RM1,000 dia invest, dia nak tunggu S dia jadi 2,000. Andai kata kalau dia invest, katakan dia invest RM5,000. So kalau RM5,000, S yang dia nak ialah RM10,000. Dia 2 kali ganda. So kalau P dia invest P-ringgit. So kalau P dia invest P-ringgit, dia punya S akan jadi 2 kali ganda daripada P, iaitu 2P. Saya tengok kelas awak ke kelas lain ada yang buat macam boleh assume P ni 1,000. Lepas tu S dia 2,000. Yang itu kalau saya terima lah. Okay, saya cakap hari tu mungkin saya tak terima. Tapi saya tengok balik, saya boleh terima lah kalau awak assume apa-apa value nilai P tu, awak doublekan dia. Tapi kalau dalam skema jawapannya, kalau dalam buat secara generalnya, awak boleh tulis P sama dengan P. Kemudian dia punya S ataupun dia punya future value tu ialah 2 kali ganda daripada apa yang dia invested, which is P. So nilai S awak tu sama dengan 2P. So kita ada K, kita ada M. So sekarang ni kita nak cari how long does Kazusa have to wait for the money she invested to be doubled. So kita nak cari nilai T dia berapa. So benda lain kita boleh cari. So again kita gunakan formula yang sama. S sama dengan P bracket 1 tambah I kuasa N. Okay, tulis dahulu formula awak. Kemudian kita masukkan nilai apa yang kita tahu. So S katakan kita punya So S sama dengan 2P. Okay, P sama dengan P. 1 tambah I. I ialah K bahagi M. So 0.12 dengan 6. N sama dengan M darab T. So kita biarkan sahaja. Ataupun kalau awak nak selesaikan pun boleh. So sini dia akan jadi apa? M kita 6. T kita ialah T kita nak cari. Dekat sini kalau awak tengok kat sini, P ada P kita tak tahu, T pun kita tak tahu. Alamak, ada 2 variable lah pula kan. Ada 2 variable, tapi jangan risau. Awak tengok, awak cuba selesaikan benda ni. So kalau macam ni, kita nak pindahkan P ni dahulu ke sebelah sini. So kalau pindah ke sini, dia akan jadi bahagi. So 2P bahagi P sama dengan 1 tambah 0.12 bahagi 6, 0.02 kuasa 6T. So dekat sebelah kanan ni, 2P bahagi P. Kalau bahagi macam ni, awak boleh potong saja. Ni algebra. So 2P bahagi P. So P ni kita boleh potong. So sebelah kiri ni akan tinggal 2 sahaja. Tinggal 2 sahaja. So dia akan jadi 2 sama dengan 1 tambah 0.02 1.02 kuasa 6T.
Dekat sini benda yang kita nak solvekan hanyalah P ni sahaja. Okay? Kita punya P tu dah hilang dah. P tu tak kisahlah apa-apa pun. Tapi P tu dah hilang. Kita tak kisah pasal P dah kat sini. Kita nak cari sahaja kita punya nilai T ni je. Okay? Nilai T ni sahaja. So apa yang kita buat kalau T ni kuasa. So untuk selesaikan kuasa, awak kena tambah log. Okay? Log kesayangan ni. So log 2 sama dengan log 1.02 kuasa 6T. Sebab apa kita tambah log? Sebab dia membolehkan kita untuk buat magic. So magic kita ialah kita boleh letak 6T ni, okay, kuasa 6T ni letak ke depan. So kita akan ada log 2 sama dengan 6T log 1.02. So kita pindahkan log 1.02 ni ke sebelah sini dan jadi bahagi. So log 2 bahagi dengan log 1.02 sama dengan 6T. Okay, ni awak kira awak akan dapat 35. Okay, dia 34.999 something. Kita run off kan sikit, jadi 35. 35 sama dengan 6T. So T sama dengan 35 per 6. So T kita sama dengan 5.83 tahun. Okay. Baca balik soalan. Okay. Dia ada minta apa-apa tak? How long does Kazusa have to wait for the money she invested to be doubled? Okay, kalau dapat jawapan, tengok balik soalan tu. Kok ada yang tiba-tiba awak tertinggal ke apa ke? Kalau macam ni tak adalah. Okay, sebab dia tanya how long does Kazusa have to wait for the money she invested to be doubled. Dia tak minta dalam bulan ke dalam hari ke apa ke. So jawapan awak boleh tinggalkan macam ini saja. So 5.83 tahun. Dia tanya how long saja. Tapi kalau dia tanya how long in months, so yang tu awak kena darab dengan 12 lah jawapan awak. Okay, sebab dia nak dalam bulan. Kalau kita dapat T kita dalam tahun. So kalau dia minta dalam bulan, awak kena darab dengan 12. Dekat sini dia tak minta, tak apa. So, boleh tinggalkan jawapan awak macam ni saja. 5.83 tahun. Okay, dah cakap je. Okay, ada soalan ke? Okay lagi? Alright. Okay. Pada soalan keempat. Soalan keempat, if 5,000 ringgit invested in a bank will amount to 9252.29 after 5 years. Okay. So 5,000 ringgit invested, so kita tahu itulah kita punya nilai T. In a bank will amount to 9252.29 after 5 years. So kalau bagi nilai dan dia kata itu adalah nilai selepas beberapa tahun, so kita tahu itu ialah kita punya future value. So kalau future value itu adalah kita punya S dan time kita ialah 5 tahun. What is the nominal interest rate offered if the interest is compounded quarterly? So nominal interest rate, awak kena tahu nominal interest rate bukannya I, tapi ialah nilai K. Okay. Nominal ni maksudnya annual. Okay. Annual maksud dalam satu tahun berapa interest yang dikenakan. Kalau I ialah interest rate yang dikenakan untuk setiap period. Okay. Untuk setiap period. Dekat sini dia minta nominal interest rate. So kalau nominal lah dalam masa 1 tahun. So kalau dalam masa 1 tahun nak nilai K. Offered if the interest is compounded quarterly. So compounded quarterly sama dengan 4. Okay. M sama dengan 4. So kita masuk dalam formula. So formula yang sama sahaja. Okay. Kalau perasan subjek topik ni satu formula sahaja. S sama dengan P bracket serta tambah I kuasa N. Masukkan. So 925.29 sama dengan P kita 5,000 bracket 1 tambah I sama dengan K bahagi M. Kita tak tahu. K kita tak tahu. M sama dengan 4. Awak nak masuk terus pun boleh. Awak nak masukkan terus pun boleh. Nak kira asing pun boleh. Okay, kalau saya nak kira asing, saya tunjuk kira campur lah. Tapi kalau awak nak kira tepi dahulu pun boleh. So M kita sama dengan 4 kuasa N M darab T. So 4 darab 5.
So kita nak selesaikan untuk nilai K dekat sini. So yang ni kita pindahkan dahulu 5000 ke sebelah sini. Kita akan ada 925 bahagi 5000 sama dengan 1 tambah K bahagi 4 kuasa 4 darab 5 20. Apa jawapannya? Kalau awak nak pindahkan dahulu pun boleh. So 9259 59.29 bahagi 5000. Pindahkan kuasa 20. So pindah ke sebelah kiri akan jadi kuasa 20 sama dengan 1 tolak K bahagi 4. Tolak 1 tambah K bahagi 4. Dekat sini awak akan dapat 1.03125 dan positif 1 ni pindah ke sebelah sini, dia akan jadi tolak dan K bahagi 4. So 0.03125 darab 4, okay, awak akan dapat 0.125. 0.125. Tapi tengok kat sini awak nak cari K. K ni apa? K ni ialah nominal interest rate. So kalau rate, kat soalan tu minta rate, so awak kena tukarkan dalam persen. So kalau tukar dalam persen, darab dengan 100, K awak akan jadi 12.5%. Okay, tengok apa yang dia minta. Kalau dia minta rate, kesalahan rate apa pun, selalunya kita nak dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen. Kalau dalam soalan tadi, kita nak how long. So how long dia tak minta lah dalam apa. So awak boleh tinggalkan jawapan awak dalam years, dalam tahun. Yang ini, kalau rate, dia tulis dalam persen. Dan, di situ nak ingatkan, kalau awak tulis rate dalam persen, lambang percentage ni wajib ada. Wajib. Jangan lupa saya tulis tapi malas waktu panjang. So inilah lambang persen ni wajib ada. So kalau awak tulis 12.5 sahaja, okay, walaupun dekat atas ni awak tulis 0.125 darab 100, kalau dekat bawah ni awak tulis 12.5 sahaja, salah. Awak kena tulis 12.5%. Okay, lambang peratus ni sangatlah penting. Jangan lupa. Okay. Right. So yang ni kalau awak lupa macam mana nak masukkan dalam kalkulator, awak try tengok balik lah. Okay, tanya kawan awak ke apa ke, macam mana nak masukkan dalam kalkulator. Okay, soalan last. Okay. Aruna plans to borrow RM3,500 for her business. Okay, plans to borrow. Borrow kat sini lah kata kuncinya. She has 2 different bank options to choose from. So satu Bank Kaiser, satu lagi Bank Millennium. If Arna decided to settle the loan in full after 3 years, so di sama dengan 3, determine the better option for her by considering the total interest that will be charged. So total interest maksudnya dekat sini kita ada 2 pilihan bank, Bank Kaiser dengan Bank Millennium. Awak kena cari berapa interest yang dikenakan kepada dia, dan buat pilihan lah berdasarkan kedua-dua interest tu. So satu Bank Kaiser ni dia bagi secara compound interest. So kalau bagi secara compound interest, kita kena guna formula compound interest. Untuk Bank Millennium, dia bagi simple interest. So simple interest awak kena guna cara pakai simple interest. So dekat sini 2 formula yang berbeza lah. Kita macam gabungkan simple interest dan compound interest. So kita kira dulu untuk yang pertama, Bank Kaiser ni. So katakan untuk Bank Kaiser ni, so dia bagi compound. So kalau compound, kita gunakan formula S sama dengan P bracket 1 tambah I kuasa N. So kita nak cari dia punya S dahulu. P dia nak adalah 3,500. Okay, dekat atas ni adalah kita punya nilai P. 8.5% adalah kita punya nilai K. Interest compounded monthly, M maksudnya 12.
So 1 tambah I sama dengan K bahagi M. So K kita 0.085 bahagi dengan 12. Dan N kita ialah M darab T. So 12 darab kita punya T sama dengan 3 dalam soalan ni. Benda dah diberi dalam soalan. So ni awak cari saja nilai S. So nilai S yang awak akan dapat adalah 4512.56. Soalan minta untuk awak determine the better option for her by considering the total interest that will be charged. So untuk compound interest, nak cari I sama dengan S tolak P. Okay, future value tolak dengan nilai asal. So macam ni nilai yang dia akan bayar tolakkan dengan nilai asal yang dia pinjam. So 4512.56 tolakkan dengan 3500 nilai asal lah dia pinjam. So untuk Bank Kaiser, I kita ialah 1012.56. 1012.56. Okay, untuk satu bank. Lagi satu bank, kita ada Bank Millennium. So dekat sini Bank Millennium bagi kita simple interest. Okay, dia pakai simple interest. So untuk kira berapa banyak interest yang dikenakan, kita tak boleh pakai formula formula compound interest. So kita kena pakai formula simple interest. So jangan pakai formula yang ini. Okay, pakai formula simple interest. So untuk simple interest, kita boleh kira terus kita punya interest I sama dengan PRT. Kalau awak nak buat jalan kerja panjang sikit, awak nak kira S dahulu kemudian tolak pun boleh. Tapi untuk simple interest, kita boleh terus pakai formula yang ini, I sama dengan PRT. So kalau yang ini I sama dengan PRT, so P sama 3500, R kita ialah 7.75. So jangan lupa tolakkan, jangan lupa convertkan dahulu. So 0.0775 darab dengan T. So T kita 3 tahun. Kat sini kita punya nilai I ialah 813.75. Okay. So last sekali. Okay, jangan tinggalkan jawapan awak macam ni je. Okay, jawab soalan. Soalan minta untuk awak determine the better option. Okay, determine the better option by considering the total interest that will be charged. So satu untuk Bank Kaiser ialah 1012.56. Untuk Millennium, interest yang akan dikenakan kepada dia ialah 813.75. So bagi tahu jelas-jelas mana satu bank yang lagi better untuk Arona ni untuk buat pinjaman. So kalau macam ni, interest yang dikenakan oleh Kaiser lagi tinggi compare dengan Bank Millennium. So untuk kalau buat pinjaman, kita nak interest yang lagi rendah. Sebab kita tak nak bayar lebih-lebih. Okay, kita nak bayar kalau boleh tak ada interest. Okay, kalau boleh tak ada interest kalau nak. Tapi kalau ada interest, kita pilih mana yang lagi rendah kalau kita buat hutang. Okay, kalau kita buat hutang, so kita nak interest yang lagi rendah. So dekat sini pilihannya yang better ialah Bank Millennium. So awak tulis, okay, dalam jawapan akhir awak, tulislah mana. Okay. So bank ni misalnya. Okay, tulis jawapan akhir awak, katakan macam ni. So Bank Millennium is the better option because the interest is lower. Okay, tulis lebih kurang macam ni lah, ataupun tulis dengan bersebab. So katakan kat sini jawapannya Bank Millennium. So kenapa Bank Millennium? Sebab dia punya interest lagi rendah compare dengan Bank Kaiser ni. Okay, so 813 lagi rendah daripada 1012.56. So soalan B, Arona's friend Plana wants to invest 3,500 of her money. So which of the two banks is better option for Plana to invest in? So sama macam tadi. Okay, awak tak perlu buat perkiraan balik lah. Okay, tak perlu buat perkiraan balik. So dekat sini kita tahu yang Millennium bagi 813.75.
Kaiser 1012.56. Okay, Plana ni dia nak invest 3,500. So invest ni pun kata kunci juga. Okay, kalau nak buat investment, so kita kena ambil, lagi better untuk kita ambil pada interest yang lagi tinggi. Sebab kalau kita invest, kita nak duit. Kita nak duit kita. So kita nak interest yang lagi tinggi pulangan untuk kita lah. So dekat sini kita punya bank Kaiser lagi better sebab dia bagi pulangan yang lagi lumayan lah kalau kita letak duit kita dalam bank selama 3 tahun. So kita akan dapat 1012.56. So jawapan awak tulis sebab awak tak perlu pinraan balik lah sebab Plana ni dia nak invest 3,500, amount yang sama dengan dia pinjam tadi. So kalau awak buat pengiraan pun, pengiraan dia sama saja dengan yang tadi. So akan dapat jawapan yang sama. So kat sini awak tulis sebab saja. Tulis sebab kenapa. So which of the two banks is the better option for Plana to invest in? So katalah Bank Kaiser is better to invest in because then tulis sebab apa? Because the interest is higher. Tulis macam ni sahaja pun tak apa. Tapi tulis bagi tahu bank mana dan bagi tahu sebab sikit kenapa. Macam itulah. Selalunya ni kalau cakap dalam in real life lah kan. Selalunya kalau compound interest memang lagi better. Compare dengan simple interest kalau awak nak buat investment. Sebab apa? Sebab kalau investment, kalau simple interest dia hanya berpandukan nilai yang asal awak letak sahaja. Tapi kalau compound interest, nilai P awak tu makin lama makin bertambah. Dia macam stack. Dia stack. So dia lagi cepat untuk awak dapatkan pulangan yang lagi banyak compare dengan awak gunakan simple interest. Tapi kalau awak nak buat pinjaman, lagi better kalau awak pilih simple interest. Sebab simple interest dia berdasarkan nilai asal yang awak pinjam tu sahaja. Dia tak ada stack. Itu macam selalunya lah. Tapi dalam in real life jarang lah ada bagi pinjaman simple interest sebab bank pun nak buat duit kan. So yang tu jangan selalunya akan gunakan compound interest. Yang tu awak kena compare pula lah mana satu yang compound interest yang lagi better. Lagi yang awak tak perlu bayar banyak sangat, yang bagi bunga tak banyak sangat. So yang tu awak kena buat research sendiri lah. Bank mana yang lagi better untuk buat pinjaman. Alright, ada apa-apa soalan kat sini? Boleh, tapi yang itu untuk kalau dua-dua compound interest sahaja. Kalau macam ni, satu ni simple interest. So kalau simple interest kat sini, dan tambahan pula untuk soalan ni, dia kata memang dia suruh guna considering the total interest that will be charged. So dekat sini awak guna cari I sahaja. Tapi kalau untuk formula yang RE tu, kalau dua-dua soalan tu tak minta guna considering the total interest that will be charged, dan dua-dua bank ni gunakan compound interest, boleh guna yang tu. Alright. Soalan lagi? Ya. Yeah. 13 dan jauh sangat loh. 13 dan jauh sangat. Dekat sini betul ke? Ini dapat tak? 1.03125 ni. Oh. Internet saya putus ke? Tapi kalau 13.7 tu jauh lah. Kalau macam awak dapat 12.51 ke 12.49 ke 48 ke tu okey lagi. Tapi kalau beza 1% tu macam jauh sangat lah. So tu awak try tengok balik. Okay.
Yang lain dapat ke? Yang tak 1.03125 ni? Pasti dapat ke? Ke tak dapat juga? Okay. Try tengok balik lah kot. Mungkin ada yang awak tersalah kira ke? Mungkin dekat sini kot. Try tengok balik kat sini. Cara awak tekan calculator ke mungkin. Tapi 13.7 tu jauh lah. Dia kalau awak dekat-dekat macam 12.51, 12.49, 12.48 macam tu boleh terima lagi lah. Tapi 13.7 tu jauh sangat. So try tengok balik kat sini Alright. Lagi yang lain? Ada? Okay. Kalau tak ada, saya lepaskan awak lah untuk study untuk quiz awak. Okay, untuk quiz awak akan masuk chapter 1, chapter 2. Okay, so saya nak awak buat dalam buku awak tu ada exercise kan. So exercise ada chapter 1 dengan chapter 2. So soalan pun agak banyak juga. So boleh buat yang tu lah. Okay, especially bahagian sebab saya rasa ramai yang start dekat discounting promissory note hari tu. So saya memang nak awak buat soalan-soalan dalam exercise 1 dengan exercise 2 tu. Okay, biasakan dengan soalan apa yang akan ditanya. Kalau dah buat yang tu, kalau dah siap buat yang tu, so kalau nak lagi dalam Google Drive awak, saya ada ni lah, ada tutorial. Link kepada Google Drive ni ada dekat apa nama ni, dalam awak punya group WhatsApp, dalam group description. So awak boleh tengok dekat situ. So saya dah linkkan ke situ. So akan ada benda ni lah. So full tutorial, slides pun saya masukkan dalam ni juga. Dan ada benda-benda lain jugalah. Contoh soalan yang ini. Contoh soalan yang ini ialah kejap yang ini ialah collection of examination paper. So ni soalan tahun-tahun lepas lah. Awak boleh tengok soalan ni macam mana. Ni awak tengok saja sebab apa cakap ni, dah lost dah. Ni soalan final. Ni soalan final. Saya rasa soalan final je kot. Ada soalan test juga Ni final je. So awak boleh tengok lah contoh soalan ni macam mana. Okay, nak jawab pun boleh. Jawapannya ada kat sini. Ataupun tutorial pun ada juga. Ni ada untuk chapter 1 dan untuk chapter 2 pun ada juga. Okay, boleh try buat. Kalau nak jawapan nanti saya boleh bagi. Okay, boleh. Apa lagi? So kalau nak datang office saya ada soalan ke apa ke, minggu depan saya free hari Rabu 8.30 sampai pukul 12.30, and then hari Khamis 10.30 sampai 12.30. So sebelum awak punya quiz hari Khamis malam tu, kalau nak datang ada soalan apa-apa, boleh je datang. Okay, saya ada masa ni lah dekat FTA 101. Kalau tak datang office pun, kalau nak WhatsApp ke apa ke boleh saja. Tapi jangan expect saya reply pukul 1-2 pagi lah Alright, kalau tak ada apa-apa, kita boleh habiskan kelas dekat sini. So all the best study dan terima kasih datang semua. Thank you. Alright. Okay. Ya. Dalam group WhatsApp awak ada link dekat group description. Alright.